Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Yang waktu ini anda bersama-sama dengan kami berdua, saya Natasha Aimi dan sahabat saya. Dan saya Raifah Zulkifli, klinik cukai dibawa oleh lembaga. Betul lah? Ya, betul. Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Kenapa saya macam sampai kat lembaga je? Saya cuba kita kat awak kita dah sangkut. Saya dah bayar cukai dah. Tak takut dah dengan lembaga. Siapa? Topik hari ni kita nak bercerita bukan tentang cukai individu, ya, tetapi tentang cukai perniagaan. Tip jimat cukai perniagaan. Kat saya ni ramai juga yang akan mendapat manfaat lah daripada topik yang kita bawakan hari ini. Jadi tetamu kita waktu ni kita ada Puan Jasmine Jaafar yang merupakan pengarah operasi negeri Seksyen Pungutan dari LHDNM Wilayah Persekutuan Putrajaya. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Terima kasih bersama dengan kami di Brahma Radio. Tapi saya nak recap sikit minggu lepas sebenarnya kita bersama dalam klinik cukai ni, maksudnya wakil dari lembaga hasil berkongsi berkaitan dengan apa yang disebut sebagai cukai perniagaan, especially kepada influencer. Macam mana contohnya kita kena simpan resit apa. Ada banyak yang kita tak tahu. Tapi ada yang tanya juga, kalau individu dia ada banyak potongan. Kan. Jadi mungkin hari ini berniaga macam mana pula? Adakah berniaga juga tersakiti? Tiba tersakiti. Puan nampak garang, saya takut. Okey, Puan, jadi sebelum kita bincang dengan lebih lanjut pagi ini, mungkin Puan boleh terangkan secara ringkas lah berkaitan dengan cukai perniagaan. Silakan. Okey, terima kasih kepada Raifah dan Tasha. Terima kasih kerana memberi peluang kepada Lembaga Hasil untuk slot pada kali ini tips jimat cukai perniagaan. Mungkin pada permulaannya saya perlu terangkan maksud perniagaan. Maksud perniagaan ni maksudnya sebarang operasi perniagaan yang dijalankan oleh individu ataupun selain individu. Tapi pada kali ini kita akan berkongsi berkaitan dengan individu yang menjalankan perniagaan. Maksudnya dia ada menerima penerimaan atau keuntungan yang diterima masuk sama ada dalam bentuk tunai dan sebagainya. Dan ini jugalah termasuk YouTubers, Insta famous, influencer dan mereka yang membuat paid review. Ini adalah antara job scope lah yang baru kita dengar sejak kebelakangan ni. Sebelum ni mungkin yang menjalankan perniagaan adalah ejen hartanah dan sebagainya. Jadi skop perniagaan adalah lebih luas sekarang. Jadi apa-apa perolehan atau keuntungan yang diterima. Okey, selain daripada maksudnya kalau sebelum ni individu yang menjalankan pendapatan yang menerima pendapatan penggajian, kali ini adalah yang menerima perniagaan, menjalankan perniagaan sama ada secara milikan tunggal ataupun perkongsian. Jadi tanggungjawab sebagai individu yang menjalankan perniagaan sama ada secara individu atau perkongsian. Maksudnya perkongsian tak kena cukai, tapi perkongsi kena cukai. Perlu isi borang B selewat-lewatnya pada 30 Jun. Jadi tepat sekali lah dengan kita tips cukai perniagaan ni pada hari ni. Okey, ingat tu influencer, pengaruh yang mana paid review kan. Hebat tau pengaruh sekarang Puan. Dan juga pengacara-pengacara yang selain daripada yang rasmi yang ada majikan, mungkin dia ada secara freelance, juga adalah menjalankan perniagaan. Ingat tu kawan-kawan. Okey, baik. Dan sekarang kita dah tahulah, maksudnya mereka yang ambil paid review dan sebagainya terus dikenakan cukai. Tapi ada yang tanya, saya ni baru je bermula ni, kan baru nak berjinak-jinak ni, nak baru 1-2 job nak kena declare juga ke macam mana ni Puan? Ya, yang penting kita lapor. Kena cukai atau tidak, kita cakap belakang kira. Sebab biasanya kalau individu ni dia akan cakap, oh saya kerja sendiri je. Kerja sendiri mungkin terlibat dalam perniagaan. Jadi yang penting kita simpan rekod pendapatan yang kita terima tu. Jadi bila kita simpan rekod, kalau 1,000 lah. Kalau kita tak simpan rekod tapi kita cakap baru sikit terima, dan macam susah kita nak buktikan. Jadi kita simpan rekod berapa yang kita terima. Lepas tu kita simpan juga rekod berapa perbelanjaan yang kita lakukan. Jadi seterusnya nanti kita akan tengok juga perbelanjaan tu dari segi mana. Okey, baik. Dan ada tip sebenarnya, katanya tip-tip jimat cukai perniagaan bagi individu. Tip ni kita nak tahu sebab kita nak tulis. Maklumlah, ramai orang kahwin, ramai bagi kita. Jadi tetamu. Macam nak audit kita pun. Kita yang meja makan beradab yang tetamu istimewa ya. Okey, buat tip dia silakan. Yang penting sebab kalau dari segi lembaga hasil lah, kalau saya yang paling penting tips, hantar borang pada waktunya. Kalau ada perniagaan, individu ada perniagaan 30 Jun. 1, buat bayaran
baik 30 Jun tu dah buat bayaran. Dan satu lagi, jika terlibat dengan bayaran anggaran cukai semasa, buat pada tempoh yang masa yang ditetapkan. Jadi kita dah jimat dah, penalti ni kenaikan dah tak bayar-bayar. Betul. Kan? Itu satu. Yang kedua, perbelanjaan. Banyak sebenarnya individu ni yang menjalankan perniagaan, ramai yang tidak ketahui bahawa terdapat banyak perbelanjaan yang dibenarkan untuk pengecualian cukai. Bukan pengecualian cukai, maksudnya daripada jumlah pendapatan yang kita dapat terima, kita boleh buat tolakan. Baik. Kita boleh buat tolakan. Contohnya, antara pembelanjaan, mungkin kita ada belanja sewa, bukan sewa rumah tapi sewa tempat perniagaan, kios kan. Banyak sekarang ni orang yang buat berkaitan kios perniagaan. kan. Ataupun ada yang apabila dia terlibat dalam perniagaan tu, dia memerlu pembelian macam baju yang cantik ke apa kan. Jadi dan itu jika digunakan, yang penting kena ingat perbelanjaan tu dalam menghasilkan pendapatan. Makeup boleh apa? Makeup muar. Kita pakai muar. Ya. Bayaran terhadap perkhidmatan muar. Kisah jeragat pula penuh. Tak ada masalah, tapi bukan untuk pergi makan kenduri tadi lah. Bukan. Dia buat job. Bekerja. Bekerja boleh. Maksudnya kita mengupah bayaran untuk yang makeupkan kita. Itu pun dibolehkan. Tapi kita mesti simpan lah resit. Semua tu perlu simpan selama 7 tahun. Kalau contoh macam kereta pun, minyak kereta kan kita pergi mileage semua. ke tempat-tempat yang tu. Minyak kereta boleh. Faedah kita bayar atas pembelian kenderaan pun boleh kita buat tolakan. Jadi sebenarnya bila kita nak kira cukai tu, kita ambil selepas pendapatan kasar selepas kita tolak ni. Cuma ada permasalahan bila kita tak faham mana satu perbelanjaan yang dibenarkan, mana satu perbelanjaan tak benar. Betul. Okey, jadi kalau macam gitu tak faham, apa kata terangkan je? Ya, betul juga tu. Agak sukar juga untuk mereka mengetahui Tasha job yang dia penuh benar. Job dia ni tahun ni full. Kalau perbelanjaan Sebab tak ada lagi ni. Tak ada sendiri dia sekarang. Kita iklan. Kita iklan. Okey, perbelanjaan yang tak benar ni contohnya perbelanjaan persendirian. Maksudnya belanja anak sekolah. Tak dikira. Sewa rumah. Sebab kita ada jumpa. Sewa rumah. Tak boleh benar juga. Lepas tu perbelanjaan yang modal. Maksudnya kita buat untuk beli kedai. Pun tak dibenarkan. Itu antara perbelanjaan yang tak benar. Nanti saya tengok lagi. Apa lagi yang tak boleh puan? Ya Allah, bantulah kami peniaga kecil. Lepas tu kumpulan wang yang caruman yang tak dibenarkan. Caruman yang dibenarkan macam EPF ataupun tabung yang dibenarkan lah. Sewa kenderaan bermotor ni kalau maksudnya sewa belilah. Maksudnya bayaran faedah kita benarkan, tapi bayaran prinsipal tu kita tak benarkan. Dan keraian, tambang percuma, dia kena ingat satu je, yang dibenarkan kesemua dan semata-mata dibelanjakan dalam menghasilkan pendapatan. Okey, contohlah saya peniaga. Okey. Kan, saya Peniaga apa? Saya founder. Okey. Produk kecantikan. Okey. Kemudian saya hire Tasha sebab dia adalah pempengaruh media sosial. Okey, sekarang ni saya kena belikan dia tiket flight, saya kena bagi dia hotel untuk dia tinggal sebab dia kena datang ke tempat saya. Full board. Kita bagi full board. Yang memang tak payah nak keluarkan duit, tak ada duduk kat inap desa. Tapi ada buat bayaran jugalah kepada Tasha. Saya buat bayaran kepada Tasha dan saya berikan juga dia accommodation. Jadi adakah semua yang saya berikan kepada itu boleh dikira sebagai yang dibenarkan atau sebenarnya tidak dibenarkan? Boleh dibenarkan. Kalau dalam menghasilkan pendapatan, maksudnya daripada perlu khidmat Tasha untuk mendapat review yang lebih baik ataupun untuk mendapat pendapatan, dalam menghasilkan pendapatan tu dibenarkan. Dia macam iklan lah. Macam tu. Jadi dia gunakan duit itu adalah untuk perniagaan. Tadi modal-modal yang dia keluarkan. Tapi bukan untuk saya juga nak duduk hotel sama dengan dia, saya duduk sebelah dia, saya claim saya sekali, itu cannot. Itu tak boleh. Itu tak boleh lah. Kalau untuk sendiri tak boleh. Untuk sendiri katalah nak pergi berjalan, selalunya orang akan claim, akan tuntut dia
perjalanan dengan keluarga. Itu memang kita tak benarkan lah. Dia dah kenapa berjalan dengan Jadi keluarga? kalau lah contoh Tasha si pempengaruh tu tadi. Tasha si sama pempengaruh. kan? Jadi dia pula katakan dia menggunakan sejumlah wang. Maksudnya bajet yang dia dapat tu memang untuk tak kisahlah buat review ke atau bekerja dan sebagainya. Tetapi dia guna duit untuk beli tiket pergi flight contohnya. Ini bukan ditanggung lah ceritanya. Oh, dia tak full board. Dia tak full board. half Dia board. kata bayar perjalanan tu untuk bekerja. pergi bekerja tu betul. Itu boleh diambil, boleh untuk dikira. dalam menghasilkan pendapatan tak ada masalah. Jadi ada kita jika di audit perlulah simpan dokumen. Maksudnya adalah kontrak ke kan. Kalau yang makan gaji dia ada kontrak pendapatan, penggajian. Tapi kalau yang perniagaan, kita selalunya kita mesti ada juga kan hitam putih. Apakah pekerjaan yang kita perlu buat? Apakah yang ditanggung oleh orang yang memberi kita pendapatan tersebut? Faham? Okay, baik. Oh, yang buat video semua dekat dalam media sosial ni semua kenalah kan kan? Ya, betul. Itulah sebab yang menghasilkan pendapatan katalah Tasha pada hari biasa dapat pengajian kan. Lepas tu hujung minggu kadang-kadang ada buat job lain part time. Tapi part time tu bukan selalu, kadang-kadang. Jadi mungkin tak menjalankan perniagaan. Jadi boleh lapor sebagai lain-lain pendapatan. Maksudnya tarikh tutup yang 30 April tu. Kan dia macam untuk individu tu. Untuk individu tu kadang-kadang je. Tapi kalau memang konsisten tersusun lah memang okey lepas ni sampai tak cukup memang dah belah tangan dia kan nak pegang mikrofon tu. Tak macam orang famous tadi kan ada berlakon menyanyi betul. Tu memang Raifah tu. Kenapa saya pula? Okey, seterusnya. Okey, baik. Okey, kita nampaklah. Okey, dia punya gambaran sedikit bagaimana cukai yang dikenakan yang boleh dan juga tak dibenarkan tu tadi. Tetapi dia tanya juga, boleh ke kalau macam kita nak buat macam PCB tu, orang yang makan gaji, tiap-tiap bulan bayar je selepas kita kita laporkan cukai kita tu. Okey, dia macam ni. PCB bayaran cukai semasa. Maksudnya kalau kita kerja tahun 2023, kita buat bayaran tahun ni, tahun depan bila kita lapor boleh tolak kan? Okey, untuk yang perniagaan kita panggil dia CP500. Tu dia punya coding dia tu ya, CP500 ya. CP500 bayaran dia 2 bulan sekali. Maksudnya dia mula 1 hari bulan Mac. Jadi CP500 ni biasanya lembaga hasil akan keluarkan satu notis lah kepada peniaga tu. Okey, bayaran sebegini. Ini yang saya cakap tadi. Kalau bayaran CP500 tu diikuti, tak adalah penalti. Mudah lah. Maksudnya kalau bayar tahun 2023, bila tahun depan isi borang dah ada wang terkumpul untuk bayar cukai. Lebih mudah lah. Lebih mudah. Mungkin lebihan tu kita bayar balik ataupun perlu tambah sedikit sahaja lagi pada 30 Jun. Tak adalah sekedebuk dia kata bayar pada hujung tarikh tutup tu. Apa kalau macam kita cukai berjadual kan, kita ada pendapatan, dia kan ada jumlah gaji 35,000 apa kelayakan biasanya lah kelayakan. Tapi kalau bergantung perniagaan pada ni pelepasan. Macam mana pula? Berapa sebenarnya yang akan dikenakan cukai? Kita job biasa-biasa sesendu je puan. Sendu Rina. Individu kan? Jadi tak lagi contoh ni memang peniaga. Memang individu yang meniaga. Individu yang meniaga ya. Kita pengaruh kot. Walaupun tak berdaftar dengan SSM kan. Jadi tak ada masalah. Individu dia tertakluk juga pada pelepasan. Maksudnya katalah kita dah kira kita kira pendapatan kita. Kita tolak perbelanjaan yang dibenar, kita dah dapat pendapatan larasan. Sebenarnya ada lagi tolakan, tapi ni nak satu sesi lain kot. Kita boleh tolak elang modal. Maksudnya kenderaan yang kita beli, kita tolak elang modal untuk menggantikan susut nilai, kita dapat pendapatan bercukai. Dari pendapatan bercukai tu kita boleh tolak pelepasan. Sama macam individu pengajian. Maksudnya boleh tolak perbelanjaan perubatan ibu bapa, perubatan diri sendiri, pelepasan anak. Pelepasan yang biasa kita dapat tu. Yang 2,500 gaya hidup, ada tambahan lagi RM500, domestik RM1,000, pergi umrah dua kali seumur hidup. Lepas tu ada yang kita derma-derma kepada yang ada nombor tu. Lepas tu untuk test COVID pun boleh. Betul, RM1,000 untuk test COVID. Benda-benda macam tu. Boleh tolak. Jadi bila tolak insurans, pelajar, anak umur 18 tahun lain, 18 tahun ke bawah lain, ke atas lain, betul kan? Ada ni pam susu. Dan banyak lagi pelepasan lain. Banyak lagi pelepasan yang boleh ditolak. Dan sama juga
Kalau 35,000 ke bawah, ada lagi rebate yang kita berikan. Jadi maksudnya tak ada masalah. Kalau biasanya individu akan bercakap, biasanya di kaunter lah, dulu pengalaman saya, dia cakap saya kerja sendiri je, sikit je, takkan kena cukai. Tapi sebab pendapatan yang dia terima tu, dia dah tolak perbelanjaan persendirian, dia jadi tinggal sikit. Macam kita makan gaji, mana ada kita boleh tolak bayaran-bayaran lain kan. Jadi macam itulah juga. Tapi pelepasan layak macam individu pengajian. Okey, nak tanya juga ni Puan. Okey, silakan. Untuk peniaga ni kan, mereka perlu ke kemukakan dokumen perbelanjaan dalam sesuatu tempoh? Macam kita kan kena simpan 7 tahun resip kita. Betul. Daripada tak pandai lah simpan secara online ni, dulu memang 5 minit. Dahsyat tu 5 minit juga. 5 minit tu kan, sampailah sekarang dah simpan dalam Google Drive, dah pandai. Jadi untuk peniaga ni, mereka kena simpan juga ke resit-resit ni? Betul. Kalau peniaga, lebihlah banyak dokumen yang perlu disimpan. Oh, lebih banyak ya tuan-tuan. Sebab maksudnya daripada jualan dia kenalah simpan invoice. Kalau macam yang influencer tadi, mungkin dia ada kontrak ataupun ada bukti bayaran daripada YouTubers kan, dari YouTube kan. YouTubers ada bayaran dari YouTube, ataupun ada bayaran macam di, mungkin separuh tu lebih mudah dia simpan bank statement. Kan, bank statement, lepas tu dia akan, dan dokumen-dokumen lain perbelanjaan yang dilakukan perlu simpan juga selama 7 tahun. Dan daripada tempoh akhir, maksudnya katalah perbelanjaan tu dibuat sehingga 31/12/2022. Selepas 2022, 7 tahun kena simpan. Jadi masih kena simpan lah. Baik. Kalau tak, susahlah kita nak buktikan. Baik. Okey. Itu dia. Dan sekarang juga kita nak tanya juga, sekarang tengah trend, kalau kita tengok kat TikTok kan, ramai yang buat perniagaan affiliate ni. Jadi macam mana, adakah pengiraannya tetap sama juga ke macam yang mereka based on commission ni? Sama juga. Baik. Sama juga pengiraan, perlu simpan rekod dan laporkan yang sebenar lah, pendapatan yang sebenar. Okey, jadi perkara pertama yang mereka perlu lakukan sekarang adalah melaporkan terlebih dahulu. Kena tak kena, Puan kata tadi, belakang kira, tengok dulu. Dia kan kira dulu ya. Okey, itu dia tentang dokumen perbelanjaan. Baik, dan kalau kita lihat ramai yang kata macam, rasa kalau nak uruskan cukai-cukai ni memang rumit lah. Walhal ni senang je. Nak kalau kata online sekarang ni, sejauh mana kerumitannya tu Puan? Sebenarnya rumit ke tak rumit ni sebenarnya? Sebab nak uruskan cukai ni. Okey, bagi individu yang menjalankan perniagaan, perlu ada pengetahuan sikit lah berkaitan dengan cukai. Sebab dia kena membuat satu macam penyata untung rugi yang senang lah, yang maksudnya ada dia berapakah pendapatan yang diterima untuk bulanan dan campur untuk tahunan, dan perbelanjaan juga dibuat secara sedemikian. Jadi di bila hujung tahun tu, dia lebih mudah lah untuk kira. Sebenarnya mudah kalau dibuat setiap bulan, tapi kalau hujung tahun, baru Januari tu barulah nak kumpul, barulah nak cari, memang sukar lah. Baik. Dan kalau menghadapi masalah, mungkin perlu lantik accountant yang bertauliah ataupun ejen cukai lah. Ejen cukai yang bertauliah untuk membantu. Okey, baik. Dan pendengar kita tanya ni, kalau kata potongan yang bulanan tu Puan, kiraan dia kira macam mana? Yang 2 bulan sekali yang untuk peniaga, peniaga, 500 tu. Pengiraan dia anggaran berdasarkan cukai tahun sebelum. Berdasarkan cukai tahun sebelum, pihak lembaga hasil akan mengeluarkan notis. Tapi jikalah pada tahun tu kita rasa pendapatan kita, tarikh pindaan adalah 30 Jun, pada tahun tu kita rasa pendapatan kita akan bertambah. Jadi kita boleh pinda. Kita boleh isi borang CP502 tu untuk meminda amount yang telah ditetapkan oleh lembaga hasil. Maksudnya ada peluang lagi lah. Maksudnya bila sampai bulan 6 ni, tiba-tiba ada dapat kontrak yang besar. Dia kata lebih baik sebahagian tu kita bayar untuk cukai, supaya tak susah di tahun hadapan kan. Jadi kita boleh pindah sebelum 30 Jun. Okey, tapi sebenarnya kalau rasa susah, telefon je lah hasil. Apa yang susahnya? Ada pilihan, ada bimbingan. Ada bimbingan. Lepas tu ada chat hasil tu. Kalau ada buka hasil.gov.my, dia ada chat box. So ada chat je dia akan keluar. Lepas tu boleh juga buat turun aplikasi hasil. Apa yang susah sangat, semua ada kat dalam tu. Kan. Yang paling penting adalah kita kena mulakan langkah pertama untuk bertanya. Okey Puan, tapi misal kata dah, sebenarnya kita ni sebelum ada TT lah, IG apa semua ni, kita memang dah famous sangat dekat Facebook lah Ria. Tapi kita tak pernah laporkan. Dengar-dengar ada suci hati sekarang ni. Suci jiwa, suci hati, sesuci ni suci. Tu macam mana pula Puan?
Maksudnya Raifa dengan Tasha dah dengar tawaran istimewa dari Ya. Lembaga Hasil. Apa Puan, apa yang kita tak tahu Lembaga Hasil ni? Sahabat baik kita. Okey, program yang kita tawarkan adalah program khas pengakuan sukarela 2.0 yang tarikhnya bermula pada 6 Jun semalam sehingga 31 Mei 2024. Maksudnya jika kita ada pendapatan yang tahun 2022 sebelum tahun 2022 yang kita terlupa nak laporkan, bolehlah dengan suci hati boleh tampil ke hadapan untuk melaporkan di cara lapor melalui MyTax masing-masing. Dia ada cara lah, maksudnya di MyTax tu ada pelaporan pendapatan. PKPS lah kita panggil. Ini adalah tawaran. Janganlah tunggu sampai Dah hujung. Jom 31 Mei 2024. Setahun tahun depan. Lama Sebab masa ni. Kalau boleh ujung je. Cara dia bila kita buat pelaporan, notis taksiran akan dikeluarkan oleh Lembaga Hasil dalam tempoh 30 hari. Perlu buat bayaran. Kita tak naklah jadi kes-kes yang melaporkan pendapatan tapi lupa pula nak bayar. Jadi kita bagi kemudahan lah. Kemudahan secara boleh bayaran secara atas talian juga, tak ada masalah. Betul lah. Sukarela dah tak akan diaudit kan Puan? Tak ada. Sebab ini memang kita bagi sukarela dengan hati yang terbuka. Dengan suci hati ayat dia. Suci hati, sukarela, semua. Maksudnya yang memberi tu suci hati, yang terima pun Suci hati suci juga. hati. Tapi agak-agak lah. Korang jangan dah teruk melampau pula. Boleh bincang masa kitanya kan ya. Pegawai-pegawai LHDN ni semua baik-baik belaka sebab tahu ramai yang keliru, jadi jangan risau. Ramai nak bantu. Betul. Aduh, macam-macam lah macam-macam benda berlaku. Jadi why not kan, sikit-sikit. Jangan takut. Kadang-kadang orang ingat kan Puan, bila kita kita declare tu, kita kena bayar. Tak Puan, kadang-kadang sebenarnya kita dapat balik pulangan tu. Dan anda jangan fikir duit yang anda tak buat apa-apa, anda kata tak apa bagi dah. Tak, duit tu dia macam tergantung tau. Dia sama kan duit wasiat kat mana raya tu. Tergantung je tanpa tali tanpa tali. Kan Puan, betul kan? Kalau kita dah bayar CP 500 tapi kita tak hantar borang. So kita pun nak buat apa dengan duit ni? Tak boleh, jangan. Mereka bukan nak duit anda kan. Nak selesaikan sama-sama. Alright, jadi sedikit pesanan Puan kepada pendengar. Silakan Puan. Okey, pesanan saya, jika ada apa-apa masalah, jangan lupa hubungi Hasil ke line di 03-8911-1000 ya. Dan seperti yang kita telah maklumkan tadi, tips cukai perniagaan ni juga boleh kita dapatkan di laman web www.hasil.gov.my. Ya, itu pesanan dari kami lah. Jangan kita jumpa pula ejen cukai yang tak bertauliah. Jadi boleh selalu dengar bernama jugalah, banyak tips cukai yang akan dikelolakan oleh mereka. Terima kasih. Boleh PM saya lah. Tiba. Terima kasih kita cakap pada tamu kita, Puan Jasmine Jaafar, Pengarah Operasi Negeri Seksyen Perkutan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, Bulan Persekutuan Putrajaya bersama dengan kami. Terima kasih Puan. Untuk anda terus dengar Bernama Radio. Inilah Bernama Radio untuk anda.